Pasukan Komando Unit Tindakan Khas digerakkan ke Pantai Timur Sabah. KKMM teliti kaedah pelaporan audit ukur kualiti capaian internet di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Utama 7 pagi. Tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah akan dipertingkatkan. Terbaru, satu pasukan komando unit tindakan khas akan digerakkan bagi menangani isu berkaitan kumpulan Abu Sayyaf. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali. Tindakan tersebut bagi menunjukkan kehadiran anggota keselamatan di kawasan berkenaan termasuk sempadan Sabah, Kalimantan. Ini susulan maklumat mengenai Sab Ketua Kumpulan Abu Sayyaf iaitu Muzrimar atau Mundi Sawajan disahkan masih hidup. Pihak keselamatan juga akan sentiasa mendapatkan maklumat daripada Western Mindanao Command. Mengulas mengenai kawalan sempadan darat di sempadan Malaysia-Thailand, Datuk Hazani menjelaskan, unit berkuda pasukan simpanan persekutuan akan ditempatkan di Kelantan pada Mac depan. Ketika ini, tinjauan sedang dilakukan di sepanjang sempadan bagi mengenal pasti bentuk muka bumi, kawasan rondaan serta kawasan yang sering berlaku penyeludupan. Dia mesti ada stable dia sendiri, ada kandang dia sendiri, dan kawasan-kawasan yang dijangka boleh kita buat rondaan dan sebagainya. Sebab you pun sedia maklum di sebelah sempadan Kelantan dengan Thailand ni, tepi sungai especially tu, rumah tu sampai gigi air sebenarnya. So reserve tanah, sungai dan sebagainya memang menjadi permasalahan lah. So kita akan buat rondaan, kita tengok tu, kita buat tinjauan awal dulu. Datuk Hazani berkata demikian pada program Tangan Bersalaman di Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas, Kelantan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang meneliti satu kaedah pelaporan audit yang jelas bagi mengukur tahap prestasi kualiti capaian internet di seluruh negara. Menteri berkenaan Tan Sri Anwar Musa berkata, perincian mengenai perkara itu sedang diperhalusi bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebelum dilaksanakan. Penambahbaikan itu perlu selaras dengan usaha memperbaiki kelemahan mutu perkhidmatan capaian internet sedia ada. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak empower SKMM di peringkat negeri supaya sentiasa membuat audit. Kawasan mana yang selalu mengalami blind spot, kawasan mana yang mengalami bekalan tidak stable, dan kita kena buat satu kajian bersama dengan telco. Kita tak ada satu laporan yang jelas. Sebab saya dengar, tengok data nampak macam bagus, tapi aduan pada orang ramai berpanjangan. Jadi saya sedang mencari bagaimana formula nak menutup ruang-ruang yang dikatakan sebagai blind spot tadi. Tan Sri Anwar menyatakannya pada majlis pelancaran mesin automatik mudah alih ATM beras di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan, Kota Baru. Bantuan keuangan kepada usahawan PKS yang terjejas akibat banjir akan disalurkan melalui persatuan yang mewakili mereka. Langkah tersebut lebih efisien berbanding bantuan terus kepada usahawan terbabit. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar. Bagi tujuan itu, kementeriannya akan berbincang dengan Persatuan Usahawan minggu depan. Untuk kita bincang sama-sama. Apabila saya nampak dan saya kata, kalau nak bagi sumbangan ni lebih berkesan, kita kena melalui persatuan. So, persatuan ni dia yang tahu, ahli-ahli dia. Kalau kita bagi direct kepada ahli dia saya tengok, jelah kita tak boleh belakang ke persatuan. Sebab itulah tujuan persatuan ni. Yang satu persatuan, dia tumbuhkan tujuan nak menolong ahli-ahli dia. Jadi sebab itu, prinsip saya kena panggil persatuan. Bincang dengan mereka. Apakah cara yang terbaik untuk kita nak menolong ahli-ahli mereka. Tan Sri Noh Omar. 517,107 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah didaftarkan untuk menerima vaksin Pfizer COVID-19 setakat Selasa lepas. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi Twitternya memaklumkan angka itu merangkumi kira-kira 15% daripada jumlah keseluruhan kohort 3.6 juta kanak-kanak. Beliau berharap hampir separuh daripada kanak-kanak di negara ini akan mendapatkan suntikan vaksin menjelang akhir Februari. Pautan bagi tempahan program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak atau PIC Kids telah dimuat naik berdasarkan tarikh pendaftaran.
Dalam pada itu, setakat pukul 11.59 malam tadi, jumlah keseluruhan suntikan dos penggalak di Malaysia adalah 12.022 juta. 28,185 lagi dos suntikan diberikan semalam. Demikian menurut data Kementerian Kesihatan yang dikemaskini melalui portal COVID Now. Saya sudah terima vaksin lengkap. Kenapa perlu ambil dos penggalak lagi? Menurut WHO, imun vaksin COVID-19 akan merosot selepas tempoh tertentu. Jadi, dos penggalak boleh berikan perlindungan optimum terhadap jangkitan. Berita seterusnya. Met Malaysia menjangkakan hujan berterusan berlaku di timur Sabah dan Tengah dan Barat Sarawak dalam tempoh Sabtu hingga Isnin ini. Ramalan itu susulan analisis kaji cuaca dikeluarkan oleh jabatan itu bersama dengan Pusat Ramalan Cuaca Julat Sederhana Eropah dan Sistem Ramalan Global yang menunjukkan luruan angin timuran di rantau negara hingga Rabu depan. Cuaca lembap dan hujan turut diramal di beberapa daerah pesisir negeri pantai timur iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang pada sebelah pagi. Manakala di pantai barat seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka pula dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Negeri bahagian utara pula diramalkan mengalami cuaca panas dan hujan yang kurang. Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Masagos Zulkifli akan mengadakan lawatan kerja 3 hari ke Malaysia. Bermula hari ini, kenyataan kementerian itu memaklumkan Masagos dijangka mengadakan pertemuan dengan 2 menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Idris Ahmad dan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Beliau turut dijadual bertemu dengan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid. Indonesia akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap sesi pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Ini susulan jangkitan kes harian COVID-19 membabitkan institusi terbabit dilaporkan terus meningkat. Presiden Indonesia Joko Widodo meminta pihak berkuasa di wilayah iaitu Banten, Jakarta dan Jawa Barat untuk berbuat demikian kerana merekodkan bilangan kes tertinggi. Republik itu mencatat 16,021 kes baharu pada Selasa lalu didorong oleh varian Omicron. New Zealand dijangka membuka sempadan negara secara berperingkat bermula hujung bulan ini. Perdana Menteri Jacinda Ardern berkata rakyat New Zealand yang berada di Australia dan telah lengkap divaksin dibenarkan pulang tanpa kuarantin. Manakala pekerja mahir termasuk pelajar antarabangsa yang telah divaksin akan dibenarkan masuk ke negara itu antara Mac dan April. Mereka hanya perlu menjalani kuarantin kendiri. Bagaimanapun, pelancong dari Australia masih tidak dibenarkan masuk sehingga bulan Julai, manakala bagi pengembara asing hanya dibenar berkunjung ke New Zealand pada Oktober. Sukan menjelang saingan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022 bawah 23 tahun di Kemboja. Malaysia menyandarkan harapan kepada pemain yang berpangkalan di Amerika Syarikat iaitu Wan Ahmad Kuzri, Wan Ahmad Kamal dalam skuad kebangsaan bagi mengharungi kempen tersebut bulan ini. Ketua Jurulatih Brad Maloney berkata Persatuan Bola Sepak Malaysia sedang cuba menyelesaikan masalah yang dihadapi pemain berusia 20 tahun itu. Maloney memaklumkan beliau telah berhubung dengan Wan Ahmad Kuzri dan dia amat berminat untuk menyertai pasukan ke kejohanan itu. Beralih ke Copa del Rey. Rayo Vallecano menewaskan Mallorca 1-0 untuk melangkah ke separuh akhir buat kali pertama dalam tempoh 40 tahun. Gol menerusi sepakan penalti Oscar Trejo. Sebelum tamat separuh masa pertama, sudah cukup untuk Rayo melakar kemenangan. Menanti Rayo pada separuh akhir, Valencia yang menyingkirkan Cadiz 2-1. Esok, 2 lagi saingan suku akhir berlangsung. Real Madrid akan menentang Athletic Bilbao, manakala Real Sociedad bertemu Real Betis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak secara jumpa terus di semua PPV.
bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.